warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rezeki, salam Malaysia Madani. Sekali lagi bersama dengan saya Kaunselor CTF Puan Siti Fatimah binti Abdul Ghani, Pegawai Psikologi dari Pejabat Pendaftar UPM. Dan untuk episod pada kali ini, kita bawakan topik yang sangat luar biasa, masih lagi berkaitan dengan cara bagaimana kita nak mensejahterakan diri ya, dalam konteks psikologi dan juga kesihatan mental. Jadi ini merupakan siri ke-6 untuk podcast Heart to Heart bersama Kaunselor CTF Fit LCK. Dan untuk kali ini kita bawakan topik iaitu recharge diri dengan alam. Dan untuk kali ini kita bawakan seorang lagi figura UPM yang tidak asing lagi dalam bidang beliau, dan kita bawakan yang berbahagia Profesor Madya, Teknologis Dr. Muhammad Yazid bin Muhammad Yunus, iaitu Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Perubatan dan Seni Bina UPM. Panjang saya nak sebut, kan? Apa khabar, Doktor? Apa khabar? Baik, Kaunselor CTF. Terima kasih sudi hadir. Alhamdulillah hari ini kita bawakan tema pink. Alhamdulillah. Macam biasa temanya bertenaga tak berubah. Bertenaga. Yeah. Jadi hari ini konsep kita alam. Alam, ya, insyaAllah. Tapi sebelum tu mungkin doktor boleh kongsikan dengan para penonton kita yang setia dengan kita sampai ke episod kali ini. Mungkin doktor boleh kongsikan latar belakang sedikit lah. Terima kasih Kaunselor CTF dan Putra TV menjemput saya dalam sesi yang special ni. Dalam bidang saya seni bina lanskap, mengajar dalam bidang yang menceburi banyak alam, elemen-elemen semua jadi. Jadi pelajar-pelajar ni pun mereka bentuk taman, mereka bentuk tempat yang rasa sesuai, comfort untuk manusia, untuk keselesaan, harmoni. Dan juga mungkin kalau besar lagi dia lebih pada macam city pada negeri, supaya negeri tu lebih macam lebih sustainable, lebih mampan, dia lebih pada individu kepada lokasi yang lebih besar sampai distrik yang besar. Contohnya macam bandar, macam Kuala Lumpur, macam mana kita nak reka bentuk lanskap ni supaya keadaan kualiti hidup di bandar tu lebih baik. Maksudnya kebun bandar penting. Ya, betul. Taman-taman pun penting. Ya, sangat penting. Dalam hati pun kena ada taman. Itu lagi yang penting tu. Baik. Sentiasa bertaman dalam hati. Ya, hari ini topik dia adalah recharge diri dengan alam. Jadi mungkin para penonton di luar sana tertanya-tanya kan, selalu perkataan recharge ni untuk peralatan. So kali ni kita nak recharge tapi diri kita yang nak kena recharge. Ya, betul. Mungkin doktor boleh kongsikan sedikit. Okey, kita sebenarnya dalam manusia ni dia lebih complicated. Badan kita ni sebenarnya penuh dengan organ-organ dalam bentuk fizikal, dalam bentuk mental, psikologi. Dan juga Allah kurniakan kita banyak organ-organ yang berinteraksi dengan elektron, dengan apa dipanggil sistem electrical, bioelectrical yang luar biasa. Jadi kita perlukan recharge benda ni sebab kita dalam aktiviti biasa kita kalau bekerja kan, kalau kita yang pelajar belajar ataupun siapa maknanya setiap manusia dalam aktiviti dia memerlukan tenaga. Tenaga tu daripada kita punya atom, sistem badan kita. Jadi kita ni macam bateri juga, dia ada naik turun. Betul. Jadi kalau kita katakan kita dah bekerja dah petang macam ni, mesti penat, tenaga turun. Macam Kaunselor CTF pun malam mesti cas handphone kan. Betul. Pagi kerja. Sebelum sampai pagi untuk bekerja, bangun awal. Sebelumnya malam tadi pun ada lagi tugasan. Contoh nak mengemas itu, ini nak tengok kerja sekolah anak kan. Betul. Jadi maksudnya recharge itu adalah memberi tenaga semula pada badan kita. Betul. Kita stabilkan balik kita. Kenapa alam? Ini sangat menarik ni. Kenapa tidak benda-benda lain? Kenapa alam? Okey, secara fitrahnya kalau kita recharge makan, minum, di kedai tu dah automatik. Ya, faham. Kita maknanya memang dah fitrah hari-hari. Tak pergi pun memang kan cek makan. Macam kru kita lah, kalau tak makan mungkin tak semangat dah hari. Betul. Dia tak penaga ni kalau kita tak pergi makan. Jadi itu fitrah hari-hari. Tak maknanya tak suruh pun orang akan cari air, akan cari bahan yang bagi tenaga. Keperluan biologi itu. Biologi. Tetapi recharge alam ni sebenarnya ialah
manusia ni dia tak terasing dengan alam sebab pertama fitrahnya ada dalam Al-Quran beberapa ayat yang Allah katakan dijadikan bumi dan langit ni ditundukkan spesifik untuk manusia. Dalam bahasa Arab dia panggil kharaja, ditundukkan. Maksudnya dalam beberapa kajian tu ditundukkan ni dalam bentuk ekonomi, dalam bentuk kemudahan dan ada juga ditundukkan dari segi kesihatan. Faham. Yang Allah jadikan, memang fitrah Allah jadikan alam ni ada dipanggil tenaga perubatan ataupun healing energy, tenaga penyembuhan lah atau remedi secara semula jadi. Saya memang untuk saya kalau terapi alam ni dia bukan sesuatu yang asing. Bagus. Dan saya ni memang sama juga dengan doktor lah kan. Kita kan sibuk kan. Betul. Yang hakiki, yang tambahan daripada hakiki, sibuk memanjang aja. Kerja ni takkan pernah habis kan. Betul. Dia takkan Tapi habis. dalam masa yang sama kita perlu ada me time ataupun we time bersama dengan keluarga kan. Jadi untuk doktor sendiri, maksudnya dah kerja pun memang fokus tu lanskap. Betul. Automatically lah secara tak langsungnya memang berkait dengan alam. Betul. Maksudnya bonus lah. Kan dah recharge saja kan. Jadi apa faedah yang mungkin doktor dapat secara tidak langsung menerusi bidang yang dipilih dan akhirnya boleh disampaikan pada orang lain juga hari ini. Okey, baik. Sebenarnya kalau kita lihat dalam alam ni, kalau bidang saya seni bidang lanskap ni, elemen dia banyak, bukan pokok je. So pokok ni salah satulah. Pokok pun banyak, ada pokok besar, pokok buah-buahan, pokok manggis, ada pokok pokok kelapa yang bagi palm tu, ada pokok bunga, dipanggil pokok yang tutup bumi. Maknanya pelbagai jenis. Keduanya elemen lanskap ni macam contohnya macam batu-batu di luar yang semua jadi. Maknanya contohnya lagi lah macam air-air di luar, macam air di tasik, di sungai, laut, itu pun salah satu elemen lanskap kalau semua jadi. Kemudian kita tengok lagi bunyi-bunyian semua jadi dengan air terjunnya, dengan bunyi riak air yang berkocak di hujan ataupun di pantai, di laut, ataupun pokok-pokok bunyi, ataupun bunyi-bunyian fauna, kicauan burung. Semua tu ada unsur terapi. Saya teringat satu muzik yang memang saya suka guna. Selalu saya guna bila aktiviti terapi seni ekspresif saya, iaitu kecapi. Burung dari muzik dari Sunda dan juga Balinese. Jadi muzik tu dia automatically bila kita tayangkan video tu dia memberi kesegaran. Maksudnya dengan apa yang kita tengok, apa yang kita dengar kan. Jadi dalam terapi alam ataupun recharge diri dengan alam kan doktor, dia ada teknik-teknik dia kan. Betul. Apa teknik-teknik dia mungkin para penonton nak tahu? Okey. Dia ada pelbagai teknik. Basicnya kita menggunakan teknik sensori kita, lima panca indera. Dipanggil visualisasi ataupun melihat lah. Kita melihat dengan penuh kesadaran. Kita lihat pokok, maknanya kita puji cantiknya ciptaan Allah. Pokok yang pelbagai, daun ni semua hijau tetapi buahnya ada yang warna kuning. Macam konsep CTF mungkin suka bunga ros yang warna pink, yang warna merah. Betul. Jadi itu pertama visual. Kedua dari segi auditory, kita mendengar. Maknanya kalau kita keluar tu kita boleh dengar dengan angin. Kita fokuskan dengar dengan kesadaran. Contohnya kita dengar hujan, atau walaupun hujan simple, dengar hujan, rintikan hujan tu kita feelingkan, dia pun mendatangkan ketenangan. Betul. Tu dari bunyi lah. Melainkan pada yang trauma kes banjir besar. Dengan hujan mungkin tu dia jadi trauma. Trauma kan? Betul. Tapi secara fitrahnya bunyi-bunyian alam itu boleh memberikan elemen ketenangan. Sebab kalau tengok dalam kajiannya, bumi alam ni dia luar biasa. Dia ada dipanggil, dia punya frekuensi tu dipanggil 7.83. So dalam kajian 7.83 ni saintis bagi nama dia Schumann resonance. Maksudnya Schumann resonance ni ialah 7.83 tu frekuensi alam yang sangat dia sangat cantik.
bila dikaji, rupanya 7.83 tu ada bersamaan dengan gelombang ketenangan pada kita. 7.83 tu gelombang antara beta dan theta, maknanya sangat damai. Faham? Jadi kita ni kalau sentiasa bekerja ni dalam gelombang yang nyata ni panggil beta, kita macam kalau selalu banyak beta kita akan boleh jadi stres. Jadi ketenangan tu bila kita pergi, automatik dia akan imbangi balik gelombang yang tadi yang tinggi tu rendahkan balik. Jadi dengan melihat, dengan mendengar, ataupun mungkin dengan delia rasa, kita sentuh pokok bunga, pegang pokok pun boleh sebenarnya. Betul. Maknanya pegang batu, kita rasa cantiknya bunga ni. Boleh sentuh. Boleh sentuh pokok. Buah kita buah manggis kita sentuh, anak-anak rasa lain rasa tekstur dia. Dan boleh rasa pun. Boleh rasa. Ya, itu dia tangan tadi terima kasih kaunselor ATM. Dia boleh rasa kalau ada buah yang boleh makan terus. So benda-benda ni lah yang banyak diri rasa kita hidup, kita kuatkan sensi kita untuk dipanggil kita ekspresi keindahan alam dengan apa saja. Tak perlu jauh pun. Mungkin di luar kita pun dah ada banyak elemen alam semua jadi kan. So dia ada grounding yang saya selalu gunalah kan. Grounding dan juga earthing. Betul. Apa beza dia tu? Ataupun apa yang spesifiknya tentang grounding dan juga terapi mungkin alam. Terapi alam. Okey. Saya kata terapi alam ni dia mungkin benda yang besar, luas. Grounding ni spesifik dalam subset dalam terapi alam. Faham. Okey, contohnya grounding ni dia lebih pada macam dari dua. Grounding ni dia pertama groundingkan kita punya mental dan fizikal. Dia tak melalui body ataupun fizikal. Dia melalui perasaan, kita lepaskan perasaan, alam tu pun dah kira grounding. Keduanya yang saintis sangat sangat teruja mau kajian ni adalah grounding fizikal. Okey. Fizikal ni dia kata badan kita ni penuh dengan, Allah jadikan kita elektron yang luar biasa. Semua badan kita ni termasuk otak, badan sampai kaki ni adalah konduktif, semua mengalirkan elektrik. Okey. Tak ada satu pun organ yang tak ada mengalir elektrik. Maknanya semua badan kita atom-atom elektron mengalir. Ada charge dia. Charge yang luar biasa. Okay. Jadi bumi pun dia sebenarnya berlaku elektron yang baik. Yang Allah jadikan melalui kilat ni sebenarnya dia memberi supply elektron charge negatif yang baik untuk manusia. Kita sebenarnya jadikan kita ni seimbang. Betul. Tetapi oleh kerana kehidupan kita ni banyak dengan teknologi, gadget, teknologi contohnya wireless, dia memberi sedikit macam radiasi lah. Faham. Jadi benda-benda tu kita terlalu menyimpan banyak charge positif yang perlu dia stabilkan. Saya nampak kan bila kita sebut pasal topik ini dan bila doktor dah mula berkongsi tentang elektron lah itu ini kan. Saya nampak kru kita kat depan ni pun macam berminat ni kan. Berminat mungkin untuk kontak balik ni dengan doktor kan. Sebenarnya saya juga memang banyak buat untuk terapi alam, grounding yang saya adaptasi dalam program-program latihan berbentuk seni ekspresif lah. Jadi bila saya nampak perkongsian daripada doktor berkaitan dengan terapi alam, cas-cas ion negatif yang dikongsikan, saya kan tertarik dan benda ni memang ada berkaitan dengan diri kita. Dan mungkin bila kita berinteraksi dengan alam, kan? Mungkin apakah kesan dia kepada kesejahteraan mental kita, emosi kita, fizikal kita. Mungkin doktor boleh kongsikan untuk semua. Okey, baik. Sebenarnya kalau melihat kepada literature medical, dalam literature lanskap, literature perhutanan ni, mereka dah banyak kajian sebelum ni. Dah hampir 30 tahun sebenarnya. Kebanyakan di luar negara lah. Dan dalam kajian tu dia melihat kesannya kepada kesihatan mental dan fizikal, dua-dua ada. Maknanya memang terbukti banyak memberi kesan baik. Contoh kan macam mental. Dia kata kalau minimum kita berada 1 minit saja di luar, di alam, apa saja kita ada kontak dengan alam ni, dah boleh menurunkan kita punya gelombang yang sibuk tadilah, gelombang tinggi sepanggil beta tu. Dalam 1 minit
itu dah menurunkan ke alfa yang tenang. So maksudnya kalau stres tu kan, betul. untuk semua yang mendengar sekarang kan, bila stres saja, jangan duk menangis saja. Keluar terus, tengok pokok. Lepaskan. Lepaskan dengan tarik nafas. Tarik nafas, tahan, lepaskan, hembus. Lepas tu kalau ada benda-benda yang buat kita kecewa kan, peras apa kan. Contohnya kan nak hold benda tu. Benda tu dah lari daripada kita dah. Betul. Tapi nak hold juga kan. So teknik dia kena lepaskan. Okey. Lepaskan. Banyak lagi saya nak tanya. Soalan pun berderet lagi ni. Okey. Jadi harap doktor bersedialah untuk soalan yang seterusnya kan. Tapi kita rehat sebentar untuk kita saksikan VT dari tim kita, iaitu Fit LCK, iaitu dikendalikan oleh Is dan juga Amir. Kita saksikan. Tuai padi antara pokok, esok jangan layu-layuan. Hey, healing lah intai kami. Dengarlah pokok. Sambung sikit lah, aku lupa lagi ya. Esok jangan rindu-rinduan. Cantiknya pemandangan alam. Rasa terlepas daripada beban-beban yang membelenggu fikiran. Oh, alam. Terima kasih kerana menenangkan fikiranku ini. Baik doktor, dah tengok tadi kan. Betul. Amir dah bawa kita dah dengan Is pergi menjelajah tengok alam. Kan. So maksudnya bercerita tentang apa itu alam, apa itu kesan dia kan. Betul. Bila stres, bila ada terapi dengan alam ni rasa macam seronok balik kan. Okey, kita sambung balik. So itulah LCK-nya doktor. Doktor pernah kenal tak dengan Is dan Amir ni? Pernah nampak. Pernah nampak? Betul, nampak. Orangnya memang kalau jumpa lagi riuh lah kat depan ceria, ni. sangat ceria. Jadi kita bawakan episod demi episod dengan adanya VT oleh LCK. Itulah namanya podcast Heart to Heart. Fit LCK tu. Kaunselor CTF dan LCK. Okay, tersambung dah soalan dia kan. Boleh, insyaAllah. Kan. So kalau kat soalan ini kita nak tanya pasal aktiviti lah yang mudah. Kalau kata kita kat rumah, biasalah kalau saya memang saya suka berkebun. Saya tak boleh kalau tak berkebun tu saya rasa macam something wrong. So kalau dekat pejabat tu, macam mana mungkin kaedah aktiviti yang kita nak praktikkan juga terapi alam ataupun recharge ini di pejabat? Okey. Baik, di pejabat Okey, kalau pejabat ni masih boleh lagi kita recharge. Pertamanya, kalau kita dalam bangunan yang terkongkong lah keluar ni, kita boleh menggunakan kaedah visualisasi. Faham. Kita lihat kejap dalam pokok-pokok yang hijau ni minimum 20 saat. Bagusnya 1 minit lah. Pada kajian dalam 1 minit ni boleh rendahkan kita punya dalam gelombang yang hirup pikuk kena tenang. 1 minit tenang. Kita melihat tu dalam penuh kesedaran. Kita mungkin boleh self talk, cantiknya Allah jadikan, mana cantiknya pokok ni, kita memujilah dalam diri. Bukan kita melihat dengan bukan saja gitu kan. Kita lihat macam seolah-olah kita berinteraksi dengan alam. Mereka pun makhluk hidup. Dia makhluk hidup yang sentiasa bertasbih, dan kalau kita melihat dia dengan penuh kesedaran, sebenarnya ada interaksi sebenarnya. Faham. Alam ni seolah-olah macam nak menerima kita punya masalah. Ada kajian begitu, maksudnya dia seolah kita luahkan, dia sedia menerima sebagaimana mendengar dan boleh menyerap masalah. Cuma dia tak boleh jawab. Cuma tak boleh jawab. Kalau pokok tu menjawab lain cerita. Ya, betul. Dia memahami, ada interaksi. Malah juga dia boleh mendoakan. Sebab ada beberapa hadis mengatakan dia kalau kita buat kebaikan ni, dia pokok-pokok mendoakan. Betul. Mana ada sentiasa interaksi yang hidup. Mananya Dr. Yazid ni tak siram lagi aku betul. hari ni. Contohlah kan. So saya setuju, sangat setuju dengan benda tu. Sebab dalam satu lagi psikoterapi yang dia sebut SEFT, iaitu Spiritual Emotional Freedom Technique. Dalam SEFT tu dia kata dengan apa-apa sahaja benda yang bernyawa,
Kalau kita macam selalunya mak tolong doakan, ayah tolong doakan, kan, ataupun sesiapa saja tolong doakan kita. Tapi sebenarnya ada makhluk-makhluk Tuhan yang sentiasa berzikir dan yang menunggu kita untuk minta dia doakan kita. Betul. Sebab itu contohnya, tapi tak boleh lah lepas ni kan saya tengok kru ni masa tak ada rakaman ni duduk dekat tepi tu. Tengok pokok, minta pokok ni, tu tak boleh lah kan doktor kan. Tapi maksudnya kita boleh berinteraksi dengan alam lah. Ada bukti saintifik tak tentang kesan interaksi dengan alam ini kepada emosi kita ataupun mental kita? Okey. Banyak kajian ya. Salah satu daripada seorang Dr. Laura Coniver, dia ni seorang medical doctorate di Amerika. 30 tahun buat kajian. Jadi kajian dia banyak kepada elemen alam dan semua jadi ni. Contohnya dia kata kalau kita keluar kejap lah, contohnya ada pokok, ada kita pegang pokok bunga dalam dia kata dalam beberapa saat mengubah kita punya ketenangan. Tapi kalau dalam lebih 20 minit kita berada di luar ni, contoh paling senang katanya, dia katakan dia duduk dekat rumput, walaupun tak buka kasut, tapi mungkin kita sentuh tangan sentuh tangan dalam 20 minit dah mengubah, dalam kajiannya mengubah molekul-molekul darah tu lebih cantik. Banyak keradangan tu boleh dikurangkan. So dia kata dalam 20 minit hingga 30 minit memberi kesan fizikal. Dalam masa 1 minit, 2 minit kesan pada mental dalam bentuk gelombang ketenangan. Okey, so itu kajian lagi fizikal dan juga kajian dari segi psikologinya lah. Pendek katanya tak perlu dinafikan lagi. Kalau tak percaya, lepas tengok rakaman yang dikongsikan di YouTube kan, ataupun program-program yang dinyatakan sebelum-sebelum ini, kan. Macam saya selalu tengoklah program-program yang berkaitan dengan alam, yang berkaitan dengan nature therapy, kan. So bila kita pergi kat situ, kita tengok perkongsian tu pun kita dah rasa ni kan. Kita dah rasa nikmat, macam ada nikmat, ada getaran energi yang positif tu. Sebab itu kita hari ini kita bawakan secara langsung kepada anda semua untuk kita kupas, kan, berkaitan dengan alam ini, kan. Baik, doktor, dia ada tak macam tempat-tempat tertentu, persekitaran tertentu yang memberi kesan yang lebih kuat untuk elemen recharge diri dengan alam ni? Ada tak? Dalam kajian ada kriteria yang sangat kuat. Contohnya di dalam hutan rekreasi yang banyak pokok. Hutan rekreasi pokok ataupun yalah, kalau kita di pejabat-pejabat sini mungkin di Bukit Expo ke. Faham. Yang mananya pokok tu berhimpunan hijau banyak. Itu satu. Keduanya kawasan di pantai. Pantai ni sebab bila ombak ni pukul, kan, pukulan ombak tu menghadirkan cas ion yang banyak. Ada fresh. Jadi ion banyak, negatifnya banyak. Jadi kita terhidu saja pun dah cukup grounding. Faham. Mana tak perlu buka kasut. Maknanya kalau kawasan yang bang tinggi tu, kita berjalan, katakan ion negatif sentuh pada muka, kulit, dan dia menyerap bersama oksigen. Memang dah berlaku grounding. Ini kajian luar biasa lah. Alhamdulillah. Ketiganya kawasan rekreasi yang ada air terjun. Sebab air terjun yang tinggi tu, dia panggil apa? Terlalu banyak dia punya ion, dia panggil ion negatif. Maknanya kalau dikira dalam berat tu, percent padu itu terlalu banyak. Kita lalu situ pun kita dah rasa. Apa beza yang dia macam doktor sebut, macam ion negatif dengan ion positif? Sebenarnya gini, manusia memerlukan ion negatif yang banyak. Ion negatif ni dia menghidupkan elektron. Elektron ni perlukan ion negatif. Jadi bila banyak, badan kita, atom kita akan aktif. Dia bergerak. Dan kajian juga mengajarkan badan darah akan lebih lancar. Darah maknanya pam jantung, mana benda tu aktif balik, sel kita hidup balik. Maksudnya jadi, sentiasa recharge ya. Kita panggil elektron yang baik lah, tapi sebenarnya dalam sains ni panggil ion negatif, charge positif. Dan ini bukan kita perlukan, pokok pun perlukan tu sebenarnya. Kalau tak, mereka pun tak boleh tukarkan nitrogen kepada baja asli. Dia pun hidup dengan tu, kita pun hidup dengan banyakkan
cas ion negatif ni. Banyak maklumat kita dapat hari ni kan. Bukan sekadar terapi dan terapi, tapi dari segi unsur scientific evidence pun dah dikongsikan oleh doktor kan. Tambah lagi kaunseling CTF. Contoh kalau kita pergi macam Bukit Expo yang banyak pokok ni. Mana grounding tu kita tak perlu buka kasut pun sebenarnya kalau terlalu banyak tu. Sebab saintifiknya ruangan udara dah dipenuhi dengan cas ion negatif. Kita lalu terhidu kena muka, dia dah berlaku grounding. Tapi kalau kita menyentuh sebahagian bahagian anggota, lagi baik. Lagi baik. Mana kita pegang pun cukup. Kita buka kasut pun boleh. Atau kita sandar, mungkin terkena kita punya tengkuk ni kat ni pun dah dapat. Dia berlaku pengalihan tu badan. Dan juga tambah lagi, bila banyak pokok ni, especially banyak pokok ni, dia bukan saja oksigen tu bercampur dengan cas ion negatif. Dia ada satu bahan kimia yang baik yang keluarkan namanya phytoncide. Phytoncide ni sebenarnya antibakteria, antivirus untuk pokok-pokok. Tetapi Allah jadikan dia baik juga untuk kita. Dia sebagai anti-cancer enzim, protein yang baik dalam kajian lah. So kita memang alhamdulillah lah nikmat kalau kita yang banyak pokok ni. Dia sebenarnya banyak baik untuk kita. Kita berjalan, berinteraksi, apresiasi, menikmati kawasan hijau tu pun dengan hati yang tenang, dengan berzikir, itu pun sebenarnya cukup dah kita recharge dan lepaskan perlahan. Penyerapan tu berlaku. Jadi dia kan secara automatik kita maksudnya dia macam recharge. Penyerahan lah. Pergi pada alam tu memang niat kita nak rehat. Nak rehat dan automatically dia akan dapat ada getaran energi tu datang pada kita. Jadi sangat rugilah yang jenis suka tidur memanjang tu kan, tapi tak suka untuk pergi keluar alam persekitaran kita kan. Walaupun tak nak jogging, tapi mungkin duduk saja pun dah cukup kan. Betul. Okey, ada lagi soalan dia. Macam kalau dekat sini kita faham yang elemen-elemen tertentu ada dalam alam semula jadi. Doktor dah sebut dah tadi banyak dah. Cuma mungkin boleh sharekan lebih spesifik dia punya alam semula jadi, elemen yang dapat meningkatkan lagi kesejahteraan tu. Terutama untuk pelajar kita, staff kita kan dari segi mental lah. Sebab pagi punch in, petang mungkin lewat petang ada yang baru punch out kan. Lepas tu malam tu kadang bawa dalam mimpi kalau esok ada task-task yang penting kan. Jadi mungkin macam mana elemen-elemen apa yang penting lah. Penting okey. Paling kurang kalau di pejabat ni kalau boleh kita letak macam yalah, kalau minat palsu pokok dia pun boleh juga. Itu boleh juga dari segi yalah ada hubungan macam tadi ada getaran dia yang kita boleh orang kata penyerapan berlaku lah. Ketenangan tu lah. Kalau dia masuk berzikir kan. Itu yang ada tu lah. Salah satu. Keduanya mungkin dengan fauna pun boleh. Misalnya suka ikan pun satu juga. Dia hidup. Dan ikan memang kita ada unsur air pula kan? Ya, ada air. Dan ada batu-batu pula. Batu-batu. Okey, faham. Jadi contohnya kalau macam di luar pejabat kalau ada macam ada batu-batu, kemudian ada air mengalir ke, itu bagus juga kita duduk sebentar. Macam kita kat UPM ni lah. Kampus hijau. Jadi macam-macam kalau pelajar boleh keluar kejap, kalau ada contohnya macam ada akar kayu besar, boleh duduk kejap. Duduk boleh baca di situ, bersandar, boleh pegang, boleh rasa tekstur pokok tu. Itu pun satu maknanya secara tak langsung dia boleh belajar dan berlaku grounding. Terapi tu secara tak langsung berlaku. Betul. Maksudnya kena bersyukur kan. Dilantik sebagai kaki tangan UPM. Ya, betul. Dan juga diberikan peluang dan kesempatan untuk belajar dan sebagai mahasiswa-mahasiswi UPM kan. Baik doktor, kalau ikutkan banyak lagi kita nak tanya, mungkin untuk next episode kita akan panggil lagi kan. Dan kita rasa seronok sangat untuk topik hari ini, recharge diri dengan alam. Jadi bila kita belajar yang ini, kita dengar perkongsian hari ini, maka kita tahu okey, lepas ni kalau ada kegusaran, ada tekanan, ada gangguan emosi, calar, demotivated kan, ataupun motivasi ni naik turun kan, itu normal. Kalau
naik tak turun-turun tu bohong. Betul. Kalau turun tak naik-naik tu itu bahaya. Bahaya. So maknanya kalau naik turun tu normal. Jadi kami mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada doktor kerana sudi hadir menerima jemputan daripada podcast Heart to Heart Counsellor Siti F with LCK, dan kita mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada tim PSPK yang tidak pernah jemu untuk bersama dengan program ini, dan khususnya kepada para penonton di luar sana, sekiranya ada topik yang ingin dikupas, nak tanya dengan kita kan, boleh nyatakan di ruangan komen dan boleh maklumkan kepada kita secara langsung lah. Jadi sebelum kita menamatkan program kita, kita ada aktiviti lah sikit ataupun cara macam mana kita nak tunjukkan penghargaan kan, bukti kehadiran ke podcast kita. Betul. Kita nak minta doktor untuk menandatangani poster yang kita sediakan lah. Okey, terima So kasih. setiap program kita akan berikan poster yang dah diframekan. Terima kasih. Untuk kita buat kenang-kenangan. Sini, ya, kat sini. Okey. Besar-besar doktor. Besar-besar. Nampak dari jauh tu dah nampak ada tangan doktor. Ya. Okey, so terima kasih banyak. Jadi kita mungkin akan jumpa lagi untuk episod yang seterusnya. Terima kasih. Dan kita tamatkan podcast kita hari ini untuk episod yang ke-6 Recharge TV dengan